أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه والتابعين والتابع التابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat menyambung kembali bacaan kitab Sulamus Sibyan yang telah kita tinggalkan beberapa hari. Jadi untuk malam ini alhamdulillah kita dapat menyambungnya kembali. Semoga bacaan kita pada malam ini akan memberi manfaat untuk kita semua dalam usaha kita untuk nak menyambut bulan Ramadan yang akan datang tidak berapa lama lagi, yang akan kita sambut dalam suasana yang mungkin tidak pernah kita rasakan sebelum ini, di mana pada awal Ramadan yang sudah pasti insya-Allah di awal Ramadan nanti kita akan memasuki bulan Ramadan dalam keadaan kita berada dalam suasana PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang akan berakhir pada 28 hari bulan, iaitu masuk fasa yang ketiga dalam PKP ini. Maka sudah tentulah yang mana kita tahu bahawa kita akan menyambut Ramadan pada tahun ini adalah insya-Allah pada 24 hari bulan, hari Jumaat, dan akan melangkaui 4 hari atau 5 hari lah dalam tempoh PKP yang telah diumumkan ini. Jadi inilah yang dikatakan suasana yang tidak pernah kita rasakan sebelum ini. Jadi untuk tahun ini kita nasihatkan kepada para bapa lah khususnya untuk menaikkan keyakinan diri kita supaya pada tahun ini kita akan menjadi imam kepada anak-anak kita di rumah. Kita akan menjadi imam kepada isteri kita di rumah. Kita akan menjadi imam kepada keluarga kita di rumah untuk melaksanakan solat tarawih khususnya. Jadi kita harapkan kepada bapa-bapa yang sebelum ini mungkin agak rasa teragak-agak untuk nak menjadi imam kepada ahli keluarganya sebelum ni, maka kita sarankan supaya berlatihlah dalam suasana, dalam masa yang ada ini untuk menjadi imam kepada ahli keluarga kita sendiri. Dan kita yakin pada tahun ini tidak akan ada lagi perbalahan di kalangan kita di mana nak buat 8 ke, nak buat 20 ke, yang mana lebih afdal, yang mana lebih sunnah. Tidak akan timbul lagi, kerana pada tahun ini kita sendiri yang akan melaksanakan solat tarawih di rumah kita. Maka buatlah sebanyak mana yang boleh. Buatlah sebanyak mana yang boleh, yang kita rasakan kita boleh laksanakan bersama ahli keluarga kita. Sama ada 8 pun tak apa. Kalau gelarat lagi, buatlah 20. Sama-sama kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah solat tarawih yang hanya terdapat dalam bulan Ramadan sahaja pada tahun ini. Kita yakinkanlah diri kita sendiri untuk kita menjadi imam kepada keluarga kita. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, jadi kita sambung balik bacaan kitab Sulamus Sibyan yang telah kita tinggalkan beberapa hari yang lalu. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita akan menyambung dalam bab fidyah sembahyang pada mazhab Syafi'i. Bermula buat fidyah sembahyang pada mazhab Syafi'i itu dikira daripada umurnya 10 tahun hingga waktu matinya, sama ada lelaki atau perempuan.
maka fidyahnya tiap-tiap sehari semalam 5 cupok Baghdad bersamaan 3 cupok 3 kepul Malaysia daripada makanan yang memada pada fitrah. Maka tiada sah diberi dengan harganya, dan fidyahnya sebulan 150 cupok Baghdad bersamaan 112 setengah cupok Malaysia, iaitu 28,5 gantang Malaysia, dan 2 bulan 57 gantang Malaysia, dan 3 bulan 85,5 gantang Malaysia, dan 6 bulan 171 gantang Malaysia, dan setahun 342 gantang Malaysia. Fidyah puasa pada mazhab Syafi'i. Adapun fidyah puasa pada mazhab Syafi'i dikira mula daripada umurnya 10 tahun sampai waktu matinya, sama ada lelaki atau perempuan. Maka fidyahnya tiap-tiap sehari secupok bersamaan 3 kepul Malaysia daripada makanan yang memada pada fitrah. Dan sebulan dalam setahun 30 cupok Baghdad bersamaan 22,5 cupok Malaysia, ialah 5 gantang 2 cupok setengah Malaysia. Demikianlah tiap-tiap setahun. Dan fidyah langkah qada sampai mati atas qaul jadid mazhab Syafi'i ialah yang asahnya lagi muktamad. Maka jika langkah qadanya 1 Ramadan, maka fidyahnya sebulan Ramadan 30 cupok Baghdad, lain daripada fidyah puasa. Dan jika langkah 10 Ramadan, maka fidyahnya 300 cupok Baghdad, lain daripada fidyah puasa. Demikianlah dibuatnya pada tahun yang pertamanya dan tahun yang keduanya dan beberapa tahun yang kemudiannya. Adapun qaul qadim mazhab Syafi'i, tiada wajib fidyah langkah qada beberapa tahun, hanya wajib fidyah puasanya sahaja, tiap-tiap setahun 30 cupok Baghdad. Al-Mahalli Al-Thani 69. Tambih, tiap-tiap segantang Baghdad 3 cupok Malaysia, dan tiap-tiap 4 gantang Baghdad 3 gantang Malaysia. Wallahu a'lam. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tiada jadi kafir, melainkan ia ingkar akan wajibnya, sama ada ia sembahyang atau meninggalkannya serta ingkar akan wajibnya, nescaya jadi kafir ia. Bermula orang yang meninggal sembahyang dengan sengaja tiada jadi kafir, melainkan ia ingkar akan wajibnya, sama ada ia sembahyang atau meninggalnya serta ingkar akan wajibnya, nescaya jadi kafir ia. Adapun jika ia tiada ingkar akan wajibnya, maka tiada jadi kafir, hanya berdosa besar. Adapun hadis riwayat Al-Tabrani, man taraka as-salat muta'amidan faqad kafara jiharu, artinya barang siapa yang meninggal akan sembahyang dengan sengaja, maka sesungguhnya jadi kafir ia terang-terang. Maka ini hadis ditanggung akan dia jadi kafir nikmat, artinya dosa besar, bukan jadi kafir keluar daripada agama Islam. Kerana ada hadis yang lebih sahnya menunjukkan tiada jadi kafir orang yang meninggal sembahyang dengan sengaja, iaitu hadis daripada Ubadah bin Samit. Berkata ia, telah aku dengar Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun salawatun katabahunna Allah Ta'ala 'alal 'ibad, faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' binhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi ahdun an yudkhilahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi ahdun insya'allahu 'adzabahu wa insyaa'a adkhalahul jannah." Artinya, bermula 5 sembahyang telah memfardu akan dia oleh Allah Ta'ala atas segala hambanya. Maka barang siapa datang mengerja akan dia dengan sekaliannya dan tiada mensia-sia daripada sekaliannya akan sesuatu, buat meringan-ringan dengan hak sekalian,
dengan hak sekaliannya, nescaya adalah baginya di sisi Allah janji bahawa masuk ia akan syurga. Dan barang siapa tiada mengerja ia dengan sekaliannya, maka tiada baginya di sisi Allah itu janji jika menghendaki ia Allah, nescaya menyiksa ia akan dia, dan jika menghendaki ia, nescaya memasuki ia akan syurga. Maka jika jadi kafir, tentulah mustahil masuk syurga orang kafir. Maka ini hadis meriwayat akan dia oleh Imam Malik dan Abu Daud. Masalah yang meninggal sembahyang dengan sengaja bukan yang diuzurkan dia, bukan kerana lupa dan bukan kerana lena, dan bukan hilang akal dengan tiada sengaja, maka wajib atasnya taubat serta wajib qadanya dengan segera. Maka haram atasnya mengerjakan segala barang yang sunat-sunat seperti sembahyang hari raya dan sembahyang dan sunat tarawih dan lain-lainnya selama belum habis qadanya. Dan kata setengah ulama, apabila ia taubat dan azam hendak qada sekaliannya, maka tak kala itu haruslah ia mengerjakan sembahyang sunat dan sunat-sunat yang lainnya walaupun sebelum qadanya. Bermula dalil wajib qada sembahyang itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqada ahadukum 'anis salah aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha." Artinya, apabila lena oleh seorang daripada kamu meninggal sembahyang atau terlupa daripadanya, maka hendaklah ia sembahyang akan dia, yakni qadanya, apabila teringat ia akan dia. Maka meninggal sembahyang dengan lena dan lupa itu tiada berdosa. Itu pun dituntut suruh qadanya. Maka lebih sangatlah dituntut suruh qada tak kala tinggal dengan sengaja. Seperti kita pinjam bijana orang, tiba-tiba pecah dengan tiada sengaja, maka dituntut suruh ganti. Lebih sangatlah dituntut suruh ganti sengaja kita buat beri pecahnya, maka hendaklah kamu cerdik. Wallahu a'lam. Fasal fi shaum tatawwu'. Faslun fi shaum tatawwu'. Fasal pada menyatakan puasa sunat. Maka sunat puasa hari ke-9 Dzulhijjah bagi yang lain daripada orang yang dalam mengerjakan haji dan yang lain daripada orang yang dalam musafir. Adapun orang yang dalam mengerjakan haji, maka jika ia mengetahui boleh sampai malam itu ke Arafah dan ia berhenti di Arafah hari itu, maka sunat ia puasa hari Arafah itu. Dan sunat puasa Ashura, iaitu hari yang ke-10 bulan Muharram. Dan sunat puasa pada 13 dan 14 dan 15 hari bulan, tiap-tiap bulan selain daripada hari tasyrik. Dan sunat puasa pada 28 dan 29 dan 30 hari bulan tiap-tiap bulan. Dan sunat puasa 6 hari dalam bulan Syawal dan berhubung dengan hari raya itu terlebih afdal. Dan sunat puasa tiap-tiap hari Isnin dan Khamis dan Rabu. Dan sunat puasa pada segala bulan haram, iaitu Rajab dan Zulqi'dah dan Zulhijjah dan Muharram, selain daripada hari raya dan hari tasyrik. Dan sunat puasa hari Mi'raj, iaitu 27 Rajab. Dan sunat puasa bulan Sya'ban, tetapi haram puasa daripada 16 Sya'ban hingga akhir bulan jika tiada berhubung dengan 15 hari bulannya, jika tiada ada sebab-sebab yang boleh puasanya. Dan sunat puasa kerana hendak sembahyang minta hujan jika tiada disuruh oleh sultan. Maka jika disuruh oleh sultan, maka wajib puasanya. Dan sunat puasa sehari dan berbuka sehari. Dan makruh puasa menunggal hari Jumaat
melainkan dihimpun dengan Khamis atau Sabtu. Dan makruh puasa dahr, artinya puasa selama-lamanya, selain daripada hari raya dan hari tasyrik, bagi orang yang takut jadi mudarat dengan sebab puasa itu, atau takut luput pada mendirikan hak, dan jikalau hak yang sunat sekalipun. Dan sunat puasa selama-lamanya berpanjangan bagi orang yang tiada takut yang tersebut itu. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.